Rasulillahi uswatun hasanah. Selalu teringat ayat ni. Main bila mandu Rasul Jana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah ila akhir ayat. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, satu contoh teladan yang baik. Jadi kata Imam Ibn Katsir dalam syarah ayat ini, dia kata apa? Ayat ini menjadi apa? Dalil supaya apa kita apa? Mengikut ta'assi bin Nabi, mengikut cara Nabi. Walaupun ayat ini bentuk dia apa? Nampak khusus, turun itu khusus. Iaitu dalam peristiwa perangan Ahzab. Bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana apa kesungguhan Nabi. Tiru macam tu. Tapi kita boleh guna pakai ayat ini dalam konsep yang umum. Kita ambil kepada lafaz dia. Dalam segenap perkara Nabi menjadi contoh. Bukan terikat dengan apa sebab ayat itu turun. Sebab kaedah sebut apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Untuk kita mengambil pengajaran daripada ayat Quran, jangan kita terikat dengan apa? Kata ayat ni turun zaman dulu, kita tak kena. Hanya zaman dulu kita tak kena. Tapi kita kena nampak ayat itu dalam konsep umum. Sebab pengajaran itu merujuk kepada semua orang. Walaupun peristiwa telah berlaku, tapi pengajaran tetap kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, kita sentiasalah dalam bab-bab ini, sebab bab-bab pertikaian kepada hadis, kepada sunnah, ucapan-ucapan ini perlu kita. Kalau zaman Nabi SAW, orang tokoh Nabi macam, kalau orang mempertikaikan Al-Quran, macam-macam dia kata Al-Quran itu sebagai apa? Kalau Al-Quran berkata apa? Ni cerita orang dulu, cerita-cerita dongeng orang dulu. Itu golongan musyrikin. Mereka cuba mempertikaikan kepribadian Nabi SAW. Kata Nabi ini seorang ahli syair. Kata Nabi ini bah, orang majnun. Dia merupakan kahin, pawang. Dia terima benda-benda gaib ni daripada siapa tau. Lepas cuba apa? Menyerang peribadi, akhirnya menyebabkan supaya orang menolak risalah yang dibawa. Ini juga cuba mempertikaikan apa? Mempertikaikan diri Nabi SAW. Supaya apa? Dapat ditolak kehujahan hadis Nabi SAW. Tapi yang malangnya bila jadi masalah ni, orang cuba highlightkan benda-benda yang baru ni dengan satu jenama yang orang tengok kemahan. Dia bermakna satu pemikiran, satu idea, pemikiran. Jadi orang nampak benar satu pemikiran. Sedangkan pemikiran yang cuba dibawa adalah pemikiran yang susah betul, bertambah betul-betul. Jadi kita sentiasa kenapa? Berawas. Jalannya ialah apa? Sentiasa apa? Kenapa? Sentiasa mendalami ilmu. Itu jalannya. Dengan mendalami ilmu, hadir kepada majlis-majlis ilmu, ialah akan membuka pintu-pintu untuk kita memahami agama. Untuk jadi orang baik, jalan dia dengan ilmu, faham masalah ilmu. Itu jalan untuk jadi orang baik. Jalan yang disebut man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kehendaki dia tu menjadi orang baik, Allah akan beri ruang dia untuk memahami agama dia. Yufaqihu fiddin, Allah akan beri kefahaman agama kepada dia. Bagaimana Allah memberi itu? Allah buka ruang-ruang untuk dia dapat mempelajari, memahami. Bukan sekadar mempelajari, yufaqih mana apa? Memahami. Bukan belajar untuk cuba memahami agama dia. Maka orang ni lah akan calon-calon untuk orang menjadi orang yang baik. Dia seronok berhadir kepada majlis ilmu, seronok mendengar maklumat berkaitan dengan ilmu. Tapi kalau enggak kata orang tu susah cerita kan. Dan Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-An'am, wa man yuridillahu an yaj'ala Allahu akbar. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'.
Wa man yuridillahu an yashrah bil Islam, sekiranya Allah tu mahu menjadikan seorang itu memimpin kepada apa? Yahdiyahu, memimpin kepada jalan hidayah. Allah akan yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan buka lapangkan hati dia untuk terima Islam. Bila dengar maklumat tentang Islam, bila dengar maklumat tentang ilmu pasal sono, hati sono buka. Itu calon-calon orang yang mempunyai kriteria untuk menjadi orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah sebut wa may yurid an yudillahu, kalau Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, Allah nak jadikan dia tu orang yang berada di dalam landasan yang tidak betul, dalam keadaan sesat hidup dia, yaj'al sadrahu dhayiqan, Allah akan jadikan pintu hati dia tu dalam keadaan sempit. Tak boleh terima suatu benda-benda ilmu, benda-benda tentang agama, tak boleh dengar. Ka'annama yas'adu fis sama', sempit dada tu seperti mana seolah-olah dia naik ke langit. Bila naik ke langit ni, begitu tasbih ataupun perbandingan yang Allah sebut dalam ayat tersebut, sempit dada ni seolah ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke langit, ke tempat yang tinggi. Bila kita naik ke tempat tinggi, kalau tanpa oksigen yang banyak, menyebabkan rasa sesak nafas ni, kan? Itu dalam kapal terbang dia akan bekal oksigen yang cukup. Kalau kita naik daripada tahap permukaan yang lebih tinggi, satu tekanan oksigen kurang menyebabkan sesak nafas kita. Maka bila berada di tempat yang tinggi memerlukan kepada oksigen. Itu perbandingan Allah sebut. Orang yang Allah sempit dada tak boleh dengar langsung, dengarnya tak boleh dengar bab ni. Bab ilmu tak dengar. Ada orang yang masa dengar seronok kepada ilmu, kepada benda-benda agama ni seronok. Ada yang dengar jenis batak seronok serabut. Ini dua golongan yang Allah sebut dalam surah. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita kepada golongan yang orang yang suka kepada ilmu. Sebagai ilmu, inilah jalan-jalan untuk ke arah kebaikan. Jadi sekadar kepada ini, mudah-mudahan apa yang kita kongsi jadi satu berguna kepada kita, berkaitan dengan apa yang kita dengar, berkaitan dengan pertikaian kepada sunnah Nabi, kepada hadis Nabi SAW. Bila dengar, hang kata cukup Quran, sedangkan Quran kata apa? So ikut Nabi. Tu macam mana tu, tak berlaga kan? Tak berlaga kan? Hang kata suruh pakai Quran, dan Quran suruh ikut Nabi, betul hang kata jangan ikut Nabi, macam mana? Hang kata dah cukup Quran. Lah, saya faham apa berserabut. Sebab itu menjadi satu pegangan, satu hujah untuk kita dan menjadi hujah ke atas orang yang mempertikaikan hadis Nabi SAW. Bila sebelum Nabi sebut tadi, ada golongan yang sebut kita dah cukup dengan Al-Quran. Bainana wa bainakum kitabullah, cukup dah dengan Al-Quran. Sekarang itu pada malam ini, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mahfuz yang Quran itu mendapatkan hadis saya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'in wa afiatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.